بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini kita mendapatkan manfaat amin ya rabbal alamin. Sekarang ni kita dekat muka surat 18 baru 18 eh? 18 baru habis 19. Okey. Sekejap. Muka surat berapa tadi? 17? 19. 19. Ada soalan nak tanya apa-apa ke? Tak, tapi yang 6 tu, yang 8 tu saya tak hafal lagi. Oh, ya ke? So, Ada saya hafal tapi dia macam lupa-lupa juga dia macam dia macam mana cara kita hafal ni dia kuat ingatan kita tu. Salah satunya adalah setiap apa yang dah kita hafal kata-kata ni, kita cuba buat ayat. Contohnya macam hulun. Apa kata hulun? Manis contohnya kan. Kita nak buat contohnya at-tufahu hulun. Apple tersebut manis. Atau as-sukaru hulun. Gula tersebut manis. Jadi kita cuba buat ayat setiap kata-kata ni. Contoh cara dia kita. Contohnya mariyadun. Yang tu kan? Yang 8 tu kan? Mariyadun. Sakit. Apa contohnya? Anta mariyadun. Kamu sakit. Ana mariyadun. Saya sakit. Apa lagi? Al-mudarrisu mariyadun. Cikgu sakit. At-tabibu mariyadun. Banyak. Kemudian ad-dukanu. Ad-dukanu maftuhun. Kedai itu terbuka. Ad-dukanu mughlaqun. Kedai itu tertutup. Kemudian apa lagi? Ghaniyun. Apa kita nak buat? Al-mudarrisu ghaniyun. Cikgu tersebut kaya. Jadi kita cuba buat ayat. Apa yang kita nak bagi tahu macam tu. Kemudian tawilun. Jadi setiap perkataan ini memang kita kena buat ayat sendiri. Nanti boleh diambil gambar, tanya dekat saya macam tu kan. Contohnya, Ustaz boleh cek apa nama ayat saya ni dah betul ke belum? Boleh je. Kadang salah, nanti bila-bila saya tengok, saya balas. Macam tu. Okay, so yang ni memang kena dihafal Jadi kena dihafal lagi balik. Okay, kita mula muka surat 19. Di muka surat 19 ini kita belajar berkenaan ada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Kan? Huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Apa yang dimaksudkan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah? Huruf qamariyah adalah huruf-huruf yang apabila diberikan alif lam, maka huruf tersebut kita baca al. Bacaannya menjadi al. Contoh sebelah kanan ni kan semua huruf qamariyah ni kan. Yang kita tengok hurufnya dekat mana Ustaz? Dekat depan. Yang contoh macam nombor 1 tu a. Kalau ada alif lam kita buat makrifah bacanya al-a. Kemudian huruf ba. Kalau ada alif lam al-ba. Kemudian huruf ja. Kalau ada al-al-ja. Kemudian huruf ha. Kalau ada al-al-hi, al-ha, al-hu. Macam tu. Faham? Kemudian yang ni berkenaan qamariyah. Sedangkan huruf syamsiyah adalah huruf-huruf yang apabila diberikan alif lam, maka huruf tersebut ada tasydidnya atau syaddahnya. Contoh huruf dekat dia, depan dia adalah huruf ta. Maka kita tak boleh baca al-ta macam qamariyah tadi. Tapi kita baca at-ta. Contohnya huruf ta. Kita tak boleh baca macam tadi al-ta. Tetapi kita baca at-ta. Macam tu. Ini dari segi sebutan dia. Kalau qamariyah macam mana? Syamsiyah macam mana? Jelas Okey, kita mula dari awal. Nanti kalau ada apa tertinggal maksud boleh tanya semula. Yang pertama contohnya adalah al-abu. Al-abu maksudnya ayah, bapa.
Kemudian al-babu, al-babu maksudnya adalah pintu. Seterusnya al-jannatu, al-jannatu maksudnya adalah syurga. Kemudian al-himaru, al-himaru maksudnya adalah keldai. Kemudian ada al-khubzu, al-khubzu maksudnya roti. Seterusnya ada al-ainu, al-ainu maksudnya adalah mata. Kemudian ada al-ghada'u, al-ghada'u ini maksudnya adalah lunch, makan tengah hari, lunch. Kemudian ada al-ghada'u. Al-ghada'u tadi yang lunch, al-ainu tadi mata. Kemudian al-famu, al-famu ni maksudnya adalah mulut. Kemudian ada al-qamaru. Apa makna al-qamaru ya akhi? Apa maksudnya? Masih ingat al-qamaru? Bulan. Bulan, sahih. Kemudian al-kalbu, al-kalbu maksudnya apa? Al-kalbu. Ada ingat? Al-kalbu maksudnya adalah anjing. Oh, Okey, seterusnya adalah al-ma'u. Al-ma'u maksudnya adalah air. Al-ma'u, air. Seterusnya ada al-waladu. Al-waladu maksudnya adalah budak lelaki. Kemudian ada al-hawa'u. Al-hawa'u ini adalah udara. Seterusnya ada al-yadu. Al-yadu maksudnya adalah tangan. Ada yang tertinggal maksud? tak ada. Tak ada. Okey, sila diulang. Boleh diulang. Al alab alab Ini al-abu. al-ab. Al. Iya. Jadi yang ni kan kita berikan semua al. Contoh. Al-abu ayah, al-babu al-jannatu syurga, al-himar al-khubzu roti, al-ainu mata, al-adadu Ini dengan ghain ghain. Al-ghada'u. al-ghada'u lunch, al-famu mulut, al-khamaru bulan, al-kalbu anjing, al-ma'u air, al-waladu budak lelaki, al-hawa'u udara, al-yadu tangan. Dan yang ini adalah karena ini adalah poin yang kita belajar hari ini, so kena ada tambahan lagi perkataan perkataan barunya untuk dihafal. Kerana yang sebelah dia yang muka surat 18 ni kan pelajaran minggu lepas. So kena double kena double kena ingat Baik Okey, seterusnya al-hurufus syamsiyah. Ada soalan boleh silakan. Boleh saya bagi tanda sekejap? Hidung Oh, saya. boleh. Boleh. Okey, sila. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Al-huruful qamariyatu, huruf qamariyah, al-abu, ayah, al-babu, pintu, al-jannatu, syurga, al-himaru, keldai, al-khubzu, roti, al-ainu, mata, al-ghada'u, lunch, al-famu, mulut, al-qamaru, bulan, al-kalbu, anjing, al-ma'u, air, al-waladu, budak lelaki, al-hawa'u, udara, al-yadu, tangan. Okey, teruskan Okey. Kemudian al-hurufus syamsiyah tu, huruf-huruf syamsiah. Jadi macam mana kita boleh tahu huruf qamariyah dengan huruf syamsiah? Huruf yang ada dekat depan tu. Faham kan? Jadi huruf hijaiyah ni semua ada 28.
14 ni masuk ke dalam huruf yang namanya huruf qamariyah. Jadi setiap huruf qamariyah ini apabila kita makrifahkan atau tambahkan alif lam, maka bacaannya jadi al. Asalnya kan bukan al-abu, abun. Betul? Abun, ayah. Tapi kalau ada al kan dah tak boleh tanwin dia. Al-abu. Asalnya babun, pintu. Tapi ketika dimakrifahkan menjadi al-babu, dia tak boleh kita baca al-babun ni. Kerana setiap perkataan yang ada alif lam, dia tak boleh tanwin. Jadi kalau tak ada alif lam, kena tanwin. Kalau dah ada alif lam, tak boleh tanwin. Jelas Okey, nombor 1 yang pertama at-tajiru, peniaga. Seterusnya at-thawbu, pakaian. Ad-diku, ayam. Az-zahabu, emas. Ar-rajulu, lelaki. Az-zahratu, bunga. As-samaku, ikan. Asy-syamsu, matahari. As-sadru, dada. Ad-dhaifu, tetamu. At-talibu, pelajar. Al-zahru, punggung. Al-lahmu, daging. An-najmu, bintang. Ada yang tertinggal? Maksud? Al-Dhahru tu apa maksud? Al-zahru tu punggung, bahagian belakang seseorang atau backside. Boleh diulang? Al-Tajiru, peniaga. At-Tajiru, peniaga. Asabu, pakaian. Thawbu. At-Taubu. Thawbu. Ni wawnya mati ya. Thawbu. Asal dia thawbun. Kerana ada al menjadi at-thawbu. Oh. At-Taubu, pakaian. Ad-diku, ayam. Az-zahabu, emas. Ingat yang ni tak boleh disebut al dia terus masuk kepada huruf az dia. Ini kan huruf za kan. Kalau qamariyah betul, kalau qamariyah al-al, tapi kalau huruf syamsiah dia mengikut huruf dekat depan. Azza. Az-zahabu, emas. Ar-rajulu, lelaki. Az-zahru. Az-zahru. Zahratu. Az-zahratu. Az-zahratu, bunga. As-samaku, ikan. Asy-syamsu, matahari. As-sadru, dada. Ad-doifu, tetamu. At-talibu, pelajar. Az-zahru, punggung. Al-lahmu, daging. An-najmu, bintang. Ya, betul. Jadi yang ni bezanya kalau yang syamsiah ni kita mengikut huruf depan huruf ta atta, huruf sa assa, huruf dal adda, huruf za azza, huruf ra arra, kan? Dan seterusnya. Okey, ada soalan dekat sini? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada kita teruskan muka surat 20. Yang ni tinggal kita baca dan kita terjemahkan juga Okey, kita baca dan kita terjemahkan. Yang pertama adalah al-baitu, yang maksudnya rumah. Kemudian ad-diku, ayam. Kemudian al-mudarrisu, cikgu. Al-babu, pintu. Al-talibu, pelajar. Kemudian ada as-sukaru, gula. Ad-daftaru, buku nota atau buku tulis. Al-akhu, saudara lelaki. Ar-rasulu, rasul. Al-wajhu, wajah. As-sadiqu, teman atau kawan. Al-Qur'anu, Al-Quran. As-salatu, salat. Al-Ka'batu, Ka'bah. Ar-ra'su, kepala. Al-isba'u, jari. As-sabunu, sabun. Al-zufru, kuku. Al-fajru, dada. Kemudian ada al-zuhuru, yang ini waktu zuhur. Kalau tadi al-zahru, punggung tadi kan? Dengan dhannya baris atas, al-zahru. Yang ini baris depan, al-zuhuru. Ini waktu zuhur. Al-asru,
asar, al-maghribu, maghrib, al-isya'u, isya. Al-fajru tadi fajar ya, atau subuh boleh. Okey, ada yang tertinggal maksud? Ada yang atas tu. Yang mana satu? Yang 3 line atas tu. Ada yang tertinggal. Lebih banyak. Okey, saya ulang. Al-baitu, rumah. Yang ni kata lama. Ad-diku pun sama kata lama. Ayam. Seterusnya al-mudarrisu, cikgu. Kemudian al-babu, pintu. Seterusnya ada at-talibu, pelajar. Kemudian ada as-sukaru, hulun. As-sukaru, gula. Seterusnya ad-daftaru, buku nota atau buku tulis. Seterusnya al-akhu, abang. Seterusnya ada ar-rasulu, rasul. Al-wajhu, wajah. As-sadiku, kawan. Al-Quranu, Al-Quran. As-salatu, salat. Al-Ka'batu, Ka'bah. Ar-ra'su, kepala. Al-isba'u, jari. As-sabunu, sabun. Al-dhufru, kuku. Al-fajru, subuh. Al-zuhuru, waktu zuhur. Al-asru, waktu asar. Al-maghribu, waktu maghrib. Dan al-isya'u, waktu isya'. Okey, sekejap ya. Okey, baik. Kita teruskan. Boleh diulang? Ada soalan? Al-baitu, rumah. Ad-diku, ayam. Al-mudarisu, cikgu. Al-babu, pintu. At-talibu, pelajar. As-sukaru, gula. Al-daftaru, buku nota. Al-akhu, abang. Ar-rasulu, rasul. Al-wajhu, wajah. As-sadiku, kawan. Al-Quranu, Quran. Al-salatu, solat. Al-Ka'batu, Ka'bah. Ar-ra'su, kepala. Al-isba'u, Jari, jari. finger. Atau asabu, asabunu, sabun. Al-zuhru, kuku. Al-fajru, subuh. Al-zuhru, zuhur. Al-asru, asal. Al-maghribu, maghrib. Al-insya'u, isya'. Ya, alhamdulillah. Jadi memang perkataan yang paling banyak itu ada di pelajaran yang ketiga. Jadi nanti sila diulang kaji dan apa yang lain dah tak banyak dah. Dalam 4, 5, 1 minggu je kan. Jadi satu hari itu bolehlah dalam 2 atau 3 kata macam tu kan. Kemudian dicoba buat ayat macam tu. Jadi yang paling banyak dia adalah di pelajaran yang ketiga sahaja. Okey, dekat pelajaran yang ketiga ni ada soalan berkenaan ma'rifah, nakirah, kata khas, kata umum. Kemudian ada qamariyah, kemudian ada syamsiah. Faham? Jelas? Ada soalan agak-agak? Tak ada Okay, sekarang kita teruskan muka surat 21. Pelajaran yang keempat. Sekarang kita masuk pelajaran yang keempat. Jadi poin-poin pelajaran-pelajaran ni kena ingat ni. Pelajaran yang pertama kita belajar kata tunjuk untuk dekat, hadha. Betul? Pelajaran yang kedua kita belajar kata tunjuk untuk jauh, zalika. Pelajaran yang ketiga kita belajar kata ma'rifah dan nakirah, kata khas dan kata umum. Yang keempat adalah berkenaan dengan kata hubung atau kata sendi. Okey. Perkataan di dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3.
perkataan di dalam bahasa Arab terbagi kepada 3. Saya buat dekat sini. Boleh nampak skrin? Dekat skrin boleh nampak akhir? Kosong. Kosong. Yang ni dah tulis okay. nampak? Okey. Jadi kata, sekejap. Saya buat dari al-kalimah dulu. Kata al-kalimah di dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3 kata. Okey. Yang pertama namanya kata nama, atau dalam bahasa Arabnya adalah isim. Yang kedua namanya kata kerja, atau kita sebut dengan fi'il. Dan kata yang ketiga itu adalah kata sendi tadi, atau dalam bahasa Arab namanya huruf atau harful huruf. Jadi ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi 3 kata ni je dalam bahasa Arab. Kita mula disalin dulu pun tak apa. Kata nama, kata kerja dan kata hubung. Kita sebut kata hubung. Kata nama, kata kerja dan kata hubung. Okay. Jadi setelah kita tahu, kita dah belajar berkenaan beberapa kata nama, kan, kata kerja dengan kata hubung dulu. Di pelajaran yang keempat, inilah kita baru masuk kepada harufun atau kata hubung. Jadi gabungan daripada kata-kata ni, maka dia jadi apa? Gabungan kata-kata apa? Kata nama, kata kerja, kata hubung, maka dia jadi apa agak-agak? Ayat. Ayat, betul. Jadi ayat setelah digabungkan perkataan-perkataan ni, ayat dalam bahasa Arab namanya adalah jumlah. Maka baru kita belajar cara membuat ayat setelah kita mengetahui apa itu kata nama, kata kerja dan kata hubung. Maka kita gabungkan sehingga menjadi ayat dalam bahasa Arab namanya adalah jumlah. Macam tu. Jelas? Jelas. Boleh saya padam ni? Boleh. Boleh. Sekarang ni kata hubung yang kita belajar, jadi jumlah kata hubung ini dia ada 100. Ada 100. Jadi yang kita belajar sekarang ini adalah 2 dulu, iaitu berkenaan fi dan ala. Iaitu berkenaan dengan fi dan ala. Okey. Fi maksudnya adalah di, boleh di, kemudian ataupun boleh di dalam. Ala maksudnya adalah atas atau di atas. Okey. Ala ni maksudnya boleh di atas, ke atas atau atas. Kalau fi boleh di atau di dalam tadi. Okey. Kata hubung di dalam bahasa Arab fi dan ala ini memiliki fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membuat perkataan selepasnya menjadi baris bawah. Contohnya kita sebut di masjid. Maka yang asalnya al-masjidu berubah menjadi fil masjidi. Kenapa? Kerana ada fi. Jadi kata hubung di dalam bahasa Arab ni fungsi dia masing-masing. Fungsi dia masing-masing. Beza-beza. Tetapi untuk khas kepada fi dan ala, fungsinya adalah membuat perkataan selepasnya menjadi baris bawah. Fi dan ala. Contohnya ala tadi apa? Atas atau di atas. Contohnya atas meja. Maka yang asalnya al-maktabu menjadi al-maktabi. Kenapa baris bawah? Kerana ada ala. Jadi fi dan ala, ingat, adalah kata hubung yang dapat membuat perkataan selepasnya menjadi baris bawah. Macam tu. Jadi untuk sekarang ni kita pelajari 2 ni dulu. Fi dan ala. Jelas? Dah soalan? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita tengok lagi dekat buku teks kita. Okay. Asalnya al-baitu, rumah. Ada fi menjadi fil baiti. Di rumah. Al-masjidu, masjid. Kalau ada fi, kalau kita nak sebut di masjid macam mana? Fil masjidi. Tak boleh fil masjidu. Ingat, kerana fi dan ala fungsinya adalah membuat perkataan selepasnya, baris akhirnya menjadi baris bawah. Kemudian ada al-maktabu.
Al-maktabu, meja. Alal maktabi, atas meja. As-sariru, katil. Alas sariri, atas katil. Okey, boleh kita teruskan? Ada soalan? Tak ada. Okey. Sekarang kita belajar yang bahagian ba ini berkenaan kata ganti nama. Ini yang paling penting juga. Pronoun di dalam bahasa Arab. Kata ganti nama dalam bahasa Arab. Jadi untuk lebih mudahnya, kita ingat ada orang yang pertama, kedua dan ketiga. Ada orang pertama, kedua dan ketiga. Yang ini kata ganti nama. Kata ganti nama. Ada orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Orang ketiga ni siapa? Dia. Kan? Dia dan mereka. Okay. Kalau kata ganti kedua, kamu dan kamu semua. Kamu semua. Okay. Seterusnya, kata ganti orang pertama adalah saya dan kami. Nah, sekarang kita ubah dalam bahasa Arab. Yang bezanya dekat sini adalah di dalam bahasa Arab, ada dia untuk lelaki, ada dia untuk perempuan. Ada mereka untuk lelaki, ada mereka untuk perempuan. Ada kamu untuk lelaki, ada kamu untuk perempuan. Ada kamu semua untuk lelaki, ada kamu semua untuk perempuan. Sedangkan saya dan kami boleh digunakan untuk lelaki dan boleh digunakan untuk perempuan. Jadi kalau kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kata ganti nama di dalam bahasa Arab. Jelas sampai dekat sini? Jelas. Okey, jika ada soalan boleh tanya terus. Okey, saya seterusnya ke step berikutnya. Kita mula dari orang yang ketiga dulu. Orang ketiga dulu. Dalam English kan ada he dan she. Dia hanya untuk orang yang ketiga sahaja. Betul? He dia laki-laki, she dia perempuan. Dalam bahasa Arab ada untuk mereka lagi, jamaknya atau pluralnya. Maka untuk dia laki-laki, kita guna huwa. Okey, huwa. Dia perempuan, kita guna hiya. Dia perempuan, huwa. Dia laki-laki, huwa. Dia perempuan, hiya. Okay. Seterusnya, kalau mereka laki-laki adalah hum. Mereka laki-laki hum, mereka perempuan adalah hunna. Ini untuk orang yang ketiga. Ini boleh disalin, ini paling termasuk bahagian yang sangat penting. Kata ganti nama. Huwa, dia seorang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Hiya, dia seorang perempuan. Hunna, mereka perempuan. Dah disalin? Ya. Okey, sila. Ini untuk orang yang ketiga tadi. Dalam bahasa Arab namanya ini ghaib dan ghaibah. Hum mereka. Hum mereka tetapi digunakan untuk lelaki, betul. Hum mereka lelaki. Hiya dia perempuan. Hunna mereka perempuan. Kalau sudah boleh maklumkan. Okey. Okey, seterusnya untuk orang yang kedua, tadi ada dia laki-laki, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu semua lelaki, kamu semua perempuan. Kamu lelaki dalam bahasa Arabnya adalah anta, awak. Lelaki. Kalau awak perempuan adalah anti. Kamu perempuan. Kalau kamu semua laki-laki adalah antum. Antum, kamu semua lelaki. Kemudian antunna,
kamu semua perempuan. Okey, boleh disalin dulu. Huwa dia seorang laki-laki, hiya dia seorang perempuan, hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan, anta kamu seorang lelaki, antum kamu semua lelaki, anti kamu seorang perempuan, antunna kamu semua perempuan. Dah disalin? Uh, Ada yang tertinggal maksud boleh tanyakan. okay, dah. Okey. Seterusnya untuk orang yang pertama hanya untuk saya dan kami sahaja. Kerana boleh digunakan saya untuk lelaki dan perempuan, kami untuk lelaki dan perempuan. Contohnya ana. Jadi ana ini kalau wanita sebut ana juga saya. Kalau kita sebut yang lelaki ana juga sama. Kami nahnu. Macam tu. Jadi kalau kita jumlahkan tadi ada 10 kata ganti nama dalam bahasa Arab. Kami Nahnu. nahnu. Ya, kami nahnu, saya ana. Sudah? Okey dah. Okey, kalau sudah saya cuba ulang nanti diulang. Huwa dia seorang laki-laki, macam tu cara ulang dia. Huwa dia seorang laki-laki atau dia lelaki pun boleh. Huwa dia lelaki, hum mereka lelaki, hiya dia perempuan, hunna mereka perempuan, anta kamu laki-laki, antum kamu semua lelaki atau kalian lelaki, anti kamu perempuan, antunna kamu semua perempuan atau kalian perempuan, ana saya, nahnu kami. Boleh diulang Afi? Huwa dia lelaki, hiya dia perempuan, hum mereka lelaki, hunna mereka perempuan, anta kamu lelaki, anti kamu perempuan, antum kamu semua lelaki, antunna kamu semua perempuan, ana saya, nahnu kami. Ya, jadi yang antunna tadi boleh diubah. Antunna untuk kamu semua wanita perempuan. Antunna. Dah, Kemudian di dalam bahasa Arab, kata ganti nama tadi bukan hanya boleh menggantikan orang sahaja. Contoh saya bertanya, Akhir Amir mana? Oh, dia dah pergi pasar. Dia. Kita guna dia ini adalah kata ganti nama, betul? Jadi kita tak perlu sebut lagi Akhir Amir telah pergi pasar. Cukup kita sebut dia sahaja. Contoh kita tanya lagi, Hamid mana? Mana Hamid? Maka kita boleh jawab, dia telah pergi ke pasar. Kita tak perlu jawab lagi Hamid. Kalau Hamid dia telah pergi pasar boleh juga. Tapi kita nak ringkas. Kalau contohnya namanya panjang kan? Contohnya Hamid bin Malik. Contohnya kan. Hamid bin Malik mana? Jadi kita tak perlu jawab Hamid bin Malik telah pergi pasar. Tapi cukup jawab dia telah pergi ke pasar. Jelas contoh? Penggunaan kata ganti nama. Dan di dalam bahasa Arab juga, kata ganti nama tadi boleh menggantikan benda. Contohnya Ustaz, kunci kereta kat mana? Oh, ia atas meja. Kita guna ia. Kita guna ia, kata ganti nama yang tadi. Kalau dalam English kan ada it untuk apa? Kata ganti nama kan? Kalau dalam bahasa Arab yang tadi kita guna. Macam tu. Jelas? Contohnya, kereta cikgu mana? Oh, ia belakang masjid. Macam tu. Atau kita tanya, rumah cikgu mana? Ia depan masjid. Ia kita guna. Kalau untuk orang dia tadi, kalau untuk benda, ia. Jelas sampai dekat sini? Jadi kata ganti nama dalam bahasa Arab boleh menggantikan benda dan juga boleh menggantikan orang. Macam tu. Sampai dekat sini ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, seterusnya untuk kata nama, tadi isim tadi untuk kata nama ataupun isim tadi. Ustaz, kata ganti nama tu dia masuk dalam mana? Ada kata nama juga Yang pronoun tu kan dia masuk ke dalam noun juga kan. Okey.
Untuk kata nama, untuk kata nama, maka gender dia, kita beritahu gender je lah. Ada male dan female, atau dalam bahasa Arab namanya ada muzakkar dan muannas. Muzakkar sekarang boleh lelaki, atau yang dianggap lelaki. Muannas boleh perempuan atau yang dianggap perempuan. Jadi kalau kita kan, kalau orang senang kita nak tahu macam mana muzakkar dan muannas, boleh dilihat, ditengok, oh yang ni muzakkar, oh yang ni muannas. Atau dari segi nama dia, Fatimah ni muannas, nama perempuan. Hamid, oh muzakkar, nama lelaki. Kita boleh tahu dari nama atau boleh tengok langsung. Tapi kalau benda, macam mana kita nak tahu dia muzakkar dan muannas? Kerana di dalam bahasa Arab bukan hanya orang yang memiliki gender tetapi juga benda. Jelas? So kalau benda, contohnya qalamun, macam mana kita nak tahu dia muzakkar dan muannas akhir? Okey, kalau benda, cara nak tahu dia adalah dengan melihat huruf akhirnya ada tak ta marbutah atau tak ada. Ta marbutah mana Ustaz? Ni, ta yang bulat ni. Okey, kalau ada ta marbutah, dia dianggap muannas. Kalau tak ada ta marbutah, maka dia dianggap muzakkar. Jadi bukan nak tengok benda tu, tengok pen kan, tak tahu kita. Kalau kita tengok pen, macam mana kita nak tahu dia muzakkar dan muannas? Tapi kita tengok daripada lafaz saja. Kalau ada ta marbutah, dia muannas. Kalau tak ada, maka dia adalah muzakkar. Jelas sampai dekat sini? Jelas? Okey. Okey. Contohnya apa? Contohnya adalah sa'atun. Sa'atun. Sa'atun ada ta marbutah kan? Betul? Maka dia dianggap muannas sebab ada ta marbutah. Faham? Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, kita teruskan. Contoh, dekat bawah ni ada cerita Aina Muhammadun. Aina ni termasuk ke dalam kata tanya. Kita dah belajar beberapa kata tanya. Ada adakah, kan? Ada man, siapakah? Kemudian apa lagi? Ma, apakah? Kan? Kemudian kita tambah lagi satu kata tanya, kata soalan, iaitu Aina, di mana? Aina, di mana? Aina Muhammadun, di manakah Muhammad? Huwa fil ghurfati. Huwa tadi adalah menunjukkan dia kepada lelaki-lelaki. Dia, fi maksudnya di, al-ghurfati ni bilik tidur. Ustaz, kenapa tak kita baca al-ghurfatu? Kerana ada fi. Ingat tadi, fi dapat mengubah perkataan selepasnya menjadi baris bawah. Huwa fil ghurfati. Dia di bilik tidur. Okey, seterusnya. Wa aina Yasirun? Dan di manakah Yasir? Huwa fil hammami. Dia di bilik air. Dekat sini kita guna huwa kerana menggantikan Yasir. Faham? Dia di bilik tidur. Fi tadi maksudnya di. Al-hammami bilik air. Al-hammami bilik air. Jadi asalnya al-hammamu ada fi menjadi fil hammam. Okey, seterusnya yang ketiga, wa aina Aminatu, dan di manakah Aminah? Ia fil matbakhi. Ia di dapur. Okey, soalan dekat sini, kenapa menggunakan hiya bukan menggunakan huwa? Ya, betul, kerana dekat sini adalah menggantikan dia yang perempuan. Maka guna hiya. Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Jadi kata-kata baru kita ada al-ghurfatu bilik tidur, al-hammamu bilik air, al-matbakhu dapur. Kemudian ainal kitabu, di mana buku tersebut? Masih ingat dulu kalau ada alif lam kita boleh tambahkan tersebut. Atau di manakah buku? Atau di manakah buku tersebut? Maka kita jawab huwa 'alal maktabi. Dekat sini guna huwa. Nampak tak? Ia di atas meja. Kita boleh je jawab al-kitabu 'alal maktabi, boleh. Tapi dekat sini yang jadi poin kita adalah menggunakan kata ganti nama boleh juga kepada benda. Macam mana kita nak guna dia huwa atau hiya? Al-kitabu tak ada ta marbutah, betul? Maka dianggap muzakkar. Tak ada ta bulat dekat akhir kata tadi. Ainal kitabu, di manakah buku tersebut? Huwa 'alal maktabi, ia di atas meja.
Wa aina sa'atu, dan di manakah jam tersebut? Dekat sini kita tengok as-sa'atu ada tak ta marbutah dekat akhir kata? Ada, maka dia dianggap muannas. Hiya ala sariri, ia di atas katil. Ia dekat sini menunjukkan jam tadi. Okey. So ada gambar dekat sini al-matbahu, gambar dapur. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Boleh diulang, sila. Aina Muhammadu, di mana Muhammad, wa fil ghurfatu, dia di bilik. Kalau ada fi maka mengubah baris akhir menjadi bawah. Wa fil ghurfati, dia di bilik tidur. Okey. Wa aina yasiru, dan di mana Yasir, wa fil hamami, dia di bilik air. Wa aina Aminatu, di mana Aminah, hiya fi masbaghi, matbaghi, dia di dapur. Aina tabu, di mana buku, wa ala maktabi, dia buku. Ia di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam tangan, itu, hiya ala sariri, ia di atas katil. Ya, betul. Jadi poin kita dekat sini adalah yang pertama berkenaan dengan kata hubung dapat mengubah perkataan selepasnya menjadi baris bawah, kan? Macam tu. Yang kedua, bahawa benda juga boleh menggunakan kata ganti nama. Jadi untuk kata ganti nama ini adalah yang paling penting untuk dihafalkan. Jadi kalau saya tanya, kemudian akhir jawab, saya di rumah. Contoh, saya tanya, Aina anta al-an? Di manakah kamu sekarang? Okey. Sebenarnya kalau kita nak jawab, saya di rumah. Saya apa tadi? Ana fi baiti. Ya, ana fil baiti. Jadi selepas kata hubung ni dia kena ada alif lam, makrif ana fil baiti, contoh. Jadi poin lagi satu adalah selepas kata hubung dia kena ada alif lam, contoh. Okey, kalau saya tanya mana Fatimah? Fatimah di pasar dah belajar belum? Belum. Belum. Apa yang dah? Kedai. Kedai saya tak. Terlupa ad-dukanu. Ad-dukanu. Jadi kalau saya tanya aina Fatimah? Macam mana kalau kita nak jawab? Dia di pasar. Hiya fi dukani. Sahih hakadha. Ya, betul macam tu. Jadi tinggal kita gabungkan sahaja. Okey, jelas? Kalau sudah, sekarang tamarin latihan ajiba anil as'ilatil atiyati, jawablah daripada soalan-soalan berikut yang ni jawab mengikut cerita di atas tadi, petikan di atas. Di manakah buku tersebut? Jadi jawapan dia bukan bebas, jawapan dia boleh dilihat di petikan tadi. Faham? Okey, sila. Aina kitabu, di mana buku itu, huwa fil maktabi, ia di atas meja. Kalau di atas ala, kalau fi nanti di dalam meja. Macam tu kan? Ala. Boleh diulang? Aina kitabu, di mana buku, huwa fil maktabu, dia di dalam. Dia di dalam. Huwa alal. Atas. Alal kitab. Huwa alal maktabu, dia di atas meja. Ingat selepas ala barisnya bawah. Huwa alal maktabi. Ya. Itu ada dekat atas tu, boleh tengok dekat atas. Okey, nombor 2. Aina Muhammadu, di mana Muhammad, huwa fil dikanu. Jawapan ini berkenaan dengan petikan di atas tadi. Huwa fil ghurfati. Dia di bilik itu. Jadi ini macam soalan reading kan. Okey, seterusnya nombor 3, sila. Aina sa'atu, di mana jam tangan, hiya
hiya alal sariri. Dia di atas katil. Betul. Aina yasiru, di mana Yasir, huwa fil hamami, jadi bilik mandi, bilik air. Yeah. Aina Aminatu, di mana Aminah, hiya fil masbahu. Kalau ada fi barisnya bawah fil matbakhi. Masbaghi. Yeah. Dia di bilik, dia di dapur. Okay. Itu apa? Ya. Kata yang pertama ini adalah kata tanya. Ingat kan? Ayas. Nombor 6 dulu yang atas tu. Oh, Aminatu fil ghurfatu. Ada fi. Oh, Aminatu fil ghurfati. Yeah, maksudnya. Adakah Aminah di ghurfati di bilik tidur? Ya. Okey, kalau kita ikut cerita tu, adakah Aminah di bilik tidur? Oh, bukan. La. So, Aminah fi masbaghi. Aminah di masbaghi. Ya, di dapur. Sahih. Okey, teruskan nombor 7. Ayasiru fil masbaghi. Fil matbakhi. Ayasiru fil masbaghi. Adakah Yasir di dapur? La. Yasir fi mana tadi dia? Hamamu. Yasir hamami selepas fi. Yasir fil hamami. Yasir di bilik air. Okey. Man fil ghurfatu. Selepas fi baris bawah. Man fil ghurfati. Man. Adakah? Man yang kita dah belajar apa? Kalau A adakah? Kalau man? Apakah? Siapakah? Man fil ghurfati. Muhammad fil ghurfati. Iya, maksudnya? Muhammad di bilik tidur. Dari soalan tadi, siapakah di bilik tidur? Siapa bilik tidur? Muhammad di bilik tidur. Yeah. Waman fil hamamu, dan di ingat selepas fi baris bawah. Waman fil hamami, dan siapakah di bilik mandi? Yasiru fil hamami. Yasir di bilik mandi. Yeah. Kemudian yang maza ini adalah ini belum belajar nih, tambahan kata tanya. Jadi kata tanya ini rasa boleh disenaraikan dekat dekat belakang buku nota ke. Jadi ada adakah kan? Ma apakah? Kemudian ada man siapakah? Kemudian yang kita baru belajar sebentar tadi ada aina di mana. Kemudian kita tambahkan lagi satu iaitu maza. Apa maksud maza? Maza maksudnya adalah apakah yang. Kalau ma saja apakah? Kalau maza apakah yang. Okey, sila. Maza alal maktabu. Selepas Maza ala maktabi. Apakah yang di atas meja? Kitabu. Jangan lupa kalau kata depan ni kena ada alif lam Al-kitabu fil maktabi. Al-kitabu alal al-maktabu. Al-kitabu alal maktabi. Yeah, maksudnya buku itu di atas meja. Yeah. Ta'ala sariri. Apakah yang di atas katil? Ta'atu fi sariri. Tak boleh fi. Sa'atu ala sariri. Jam itu di atas katil. Sebab kalau kita guna fi, dia di dalam katil tu, kena buka dulu baru ada dalam tu. Kan? Okey, agak-agak macam mana? Jelas, faham? Faham, tapi kena ambil masa sikit. Ya, sebab kenapa? Kita dah mula try buat ayat, kan? Dah mula kita cuba buat ayat, so yang ni memang kena ambil masa sikit. Tapi Alhamdulillah tadi akhir boleh ikut. Jadi boleh kita cuba-cuba buat ayat sendiri dengan perkataan-perkataan baru yang lain. Macam tu.
Ini hanya sebuah contoh saja. Jadi kalau ada cerita dah ditanya macam ni, dah okey. Kan? Contohnya saya tanya, madza fil haqibati? Apa yang di dalam beg? Atau madza taf'alu al'an? Apa yang awak buat sekarang? Jadi madza ni penggunaan madza, apakah yang? Contoh kan? Kalau ma, apakah? Ma, apa bezanya? Ma bertanya benda yang kita tak tahu. Apa ni? Ma hadza? Apakah ini? Atau apa ni? Contoh kan? Okey, seterusnya bahagian yang kedua adalah baca dan diterjemahkan sahaja. Iqra waktub ma'adha bi akhiril kalimat. Baca dengan betul baris akhirnya. Ingat, selepas kata hubung fi dan ala, barisnya berubah menjadi bawah. Sila. Yang ni al-madrasatu. Ini kata baru juga rasa. Al-madrasatu. Sekolah. Betul. Fil madrasati, di dalam sekolah. Ya. Fil baiti, di dalam rumah. Al baitu, rumah. Al ghurfatu, bilik tidur. Al hamamu, bilik air. Fil mas, al hamamu, bilik air. Ya, betul. Fil masbaru, Matbaghi itu huruf ta. Matbaghi. matbaghi. Ini susah sikit. Ya. Matbaghi, dapur. Al-maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursi, di atas kursi. Alal kursi, baris bawah ada kan? Alal kursi, di atas kursi. Asariru, katil. Alal kitabi, di atas buku. Fil masjidi, di dalam masjid. Yeah. Jadi dia bermaksud di atau di dalam. Dua-dua boleh. Okey, ada soalan sampai dekat sini? Ada. Okey, nak teruskan lagi? Kita cukupkan dulu? Boleh. So, baca. Ya, sila. At-talibu fil jama'ah. Jami'ati. Jami'ati. So, jami'ati. Apa? At-talibu, masih ingat? Jami'ati ni university. Talibu, pelajar di universiti. Ya. Ingat kalau untuk subjek, biasa kita akan tambahkan tersebut. Macam pelajar itu di universiti boleh, atau pelajar tersebut di universiti. Contoh, kita guna tersebut je. Okey, nombor 2. Ar-rajulu fil masjidi. Budak. Masih ingat ar-rajulu apa? Budak lelaki. Lelaki di dalam, lelaki tersebut di dalam masjid. Kalau budak lelaki apa? Waladu. Ya, betul. Okey, next, seterusnya. Ainu tajari. Ini tajiru, betul. Tajiru. Peniaga. Ini dah juga kan? Aina at-tajiru, di mana peniaga tersebut. Huwa fi dukani, dia di dalam kedai. Boleh. Al-khalamu alal maktabi, pen di atas meja. Betul. Aina Zainabu, di mana Zainab. Ia fil ghurfati, dia di dalam bilik tidur. Ya. Ini Aina, kata baru. Oh, dah kita belajarkan apa maksud al-waraku ni? Kertas. Aina waraku, di mana kertas. Wa alal maktabi, Iya. Dia di atas meja. Ya. Okey, kita habiskan sampai nombor 10 terus. Okey, nombor 10. 7 dulu. Aina al-mudarisu, di mana mudarisu. Cikgu tersebut. Kalau pelajar at-talibu. Ya. Mana cikgu tersebut. Huwa fil fazli pada Fasli kelas.
Fasli kelas. Ingat jangan fadli ya. Fasli dengan sad. Huwa fil fasli. Mhm. So. Apa beza so dengan so, Ustaz? Kalau bad lain maknanya lebih. Kan ada Oh, namanya fadil kan? Kelebihan, lebih. Kalau like kalau fasli kelas. so dengan sa apa beza? Oh, kalau dengan satu lagi kalau kita sebut fadli tadi dengan bad, yang ni sad. Oh, okay. Mhm. Pas. Fasli kelas. Aina yasiru. Di mana yasir? Huwa fil mirhati. Mirhadi. Yang ni baru bad kan? Ada titik kan mirhadi. Yang ini tandas Dia dalam tandas. Ya. Al-syamsu wal qamari Wal fis qamaru wa itu bukan huruf jar tadi syamsu wal qamari fis Wal qamaru kata hubung yang kita belajar kan baru dua. wal Ala qamaru fil sama samai. samai. Ya. Syamsu matahari, Betul. wal qamaru bintang Dan bulan. bulan. Mhm. Matahari dan bulan di Langit langit. samai di langit. Ya. Man fil fadli di mana Man maksudnya siapa? siapakah di dalam fadli dalam kelas. Fasli kelas. Ya betul. Siapakah di dalam kelas? So rasa cukup tu saja So hari ini kita belajar. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada Harap yang ni kena ulang kaji Nanti ada soalan apa-apa boleh tanya terus Ustaz yang ni macam mana macam tu kan. Supaya lepas belajar ni kalau kita ada apa nama contohnya ada ulang kaji, insya-Allah lepas belajar kita boleh terus cakap bahasa Arab. InsyaAllah. Sekarang ni kita cuba dah mula buat ayat kan. Tapi kena di follow up juga macam tu. Ada soalan boleh terus tanya. Okey? Boleh? Ada soalan nak tanya sekarang? Tak ada. Sekarang tak ada Okay, wallahu alam bisawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa. Terima kasih, Ustaz. Afwan. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe.